Hai, apa khabar? Selamat pagi. So, dah bangun ke belum? So, Alhamdulillah pada pagi ni jam pukul dalam lebih kurang 7.05 7.05. So, saya nak ke mana ni? Pada pagi ni, okey, pertama sekali saya buat senaman ringan. Hirup udara segar, kerana rasa bersyukur pada pagi ni dapat bangun dan saya bangun pukul 5 pagi tadi. Alhamdulillah. So hari ni 8 Syakban bersamaan 2 April. So 8 Syakban ni bersamaan hari Khamis. Jadi insya-Allah lah cuba buat yang terbaik lah. So tadi bersahur tadi dengan isteri. Jadi cubalah tak tidur sampai sekarang. Ingat nak keluar tadi. Nak keluar tapi biasalah dugaan ngantuk pula. Jadi mandi, bersihkan badan semua segar. Alhamdulillah. So sekejap lagi saya nak pergi ke satu tempat. Okey, nanti saya share kat mana saya nak pergi. Jom. Okey, saya dah memulakan perjalanan. Nak pergi ke satu tempat namanya Pasar Borong. Selalu saya pergi ke pasar-pasar area sini je, area Sedang. So mungkin banyak barang nak beli. Dan sebenarnya saya dah lama dah tak pergi Pasar Borong ni. Jadi insyaAllah perjalanan ni ambil masa dalam 15 minit insyaAllah. Jalan pun clear. So depan tu ada roadblock. Jadi tadi masa saya melepasi guard college tadi, so bermesra dengan abang tu. So abang tu pun cakap kata minta-minta janganlah sambung lagi PKP, rasa lama sangat. Itu orang yang bertugas, orang yang kerja. So kita ni macam mana kan? So adakah kita selesa, seronok, ataupun memang dah jemu dah. Jadi kita nak kerja kembali. Jadi okey, kita doakan sesama insya-Allah. Dan hari ni ialah hari ke-76 saya. 76 ke? 77. Semalam 76. Hari ke-77 saya. Jadi insya-Allah topik yang saya nak bawa sambil-sambil berjalan dengan anda ni, anda teman saya ni, saya nak cerita tentang silaturahim dengan adik-beradik. Okey. Bye bye. Nanti saya share. Okey, saya dah sampai dah area Equine. So inilah tempat tinggal saya dulu. Saya duduk sini 5 tahun. Pada tahun 2006, 2007 macam itulah. Jadi tempat ni orang dah membangun MRT sana sini dan sebagainya. So agak padat, tapi alhamdulillah jalan clear. Jadi mengantuk sikit. Itulah saya pagi-pagi drive. Besok mana tahu kaya esok ada pemandu, boleh saya buat live, duduk sebelah buat live kan, macam Prof Moya. Okey, jadi saya nak share tentang topik adik-beradik hari ke-77 ni. Pertama, kenapa pentingnya silaturahim dengan adik-beradik? Kerana pertama ialah mereka adalah darah daging kita. Darah daging yang lahir, yang bersama-sama kita, yang menumpang satu rahim, yang bernama ibu. So kalaupun ia bukan adik-beradik seibu sebapa, tapi mereka adalah darah daging kita yang datang daripada baka ibu dan ayah kita. Jadi mereka ni hidup lebih awal daripada kita hidup dengan kawan-kawan dan pasangan kita. Jadi daripada kecil, bertahun-tahun, kalau umur kita macam saya umur 41, dah berapa tahun kita bersama mereka daripada kecil sehingga kita rumah tangga. Jadi bila kita dah besar, kita ada pasangan kan, lepas tu kita ada kawan-kawan, kita dah sibuk bekerja, kita dah melupakan mereka ataupun kita tak serapat dahulu. So mereka lebih lama kita kenali daripada semua yang ada yang sekarang ni. Jadi susah senang kita dah rasa dengan mereka dahulu. Jadi inilah masa bila kita dah senang, kita mengukuh dan membantu mereka. Tak semua adik-adik kita yang sama senang dengan kita kan? Jika semua orang kaya, adik-adik kita ni kaya dan kita pun kaya, tak salah untuk kita kekalkan hubungan silaturahim. Kerana inilah antaranya salah satu pintu rezeki yang sentiasa terbuka yang Allah nak bagi pada kita. Okey, dah masuk pintu Pasar Borong ni. Dekat je. Tadi 7.10, ini dah 7.20. Jadi 10 minit je.
clear itu ngantuk tu bawa kita kan. Tapi kalau agaknya kalau segar tak tahulah Okey, saya nak shopping dulu. Shopping barang-barang. So banyak kat pesanan isi saya tu. Ada departmen ikan, barang basah, departmen sayur, departmen buah. InsyaAllah nanti saya share lagi. Okey, yang kedua, kenapa pentingnya nak tolong dan mengekalkan silaturahim dengan adik-beradik ni? Kerana mereka dah banyak tolong kita tanpa kita sedari. Saya ingat lagi masa saya belajar di Universiti Melaya, adik saya nombor 2 Akmal. Saya panggil adik Ma. Dia dah bekerja. Jadi lepas SPM dia berkorban lah, sebab dia dapat offer kerja dengan pakcik syarikat percetakan. Jadi masa saya tak ada duit tu, dia yang bantu saya. Jadi segan tau, adik bantu abang. So selalu call saya, kata macam mana abang ada duit ke? Dia kirim duit. Masa saya belajar tu ialah ibu dan ayah saya, masa tu ayah masih ada lagi. So susah. Jadi ayah berhenti askar, berniaga kat kampung. Kejap laku, kejap tak laku kan. Jadi adik saya lah, saya segan nak minta dengan mak. Kadang-kadang setiap bulan dia tanya ada duit lah, saya kata ada duit. Tapi sebenarnya tak ada duit. So adalah RM5. Jadi saya apa yang saya buat adalah, satu adik saya bantu, adik Ma. Yang lain semua adik-adik semua kecil lagi, masih belajar lagi. Jadi itulah. Dan saya ambil jalan untuk saya kerja kedai makan lah, kedai pakcik saya kat PJ, kat Pantai Dalam. Jadi dapatlah makan free dan dapatlah duit hari-hari. Jadi itulah kehidupan. Jadi adik-beradik ni banyak bantu. Apabila meningkat dewasa, adik-adik saya dah mula kerja kan. Nombor 3 Yus pun kerja kat Kuala Lumpur, berniaga kan. Lepas tu nombor 4 pun orang kata dah kerja di sekolah. Nombor 5 Amir. So adik saya antara yang 8 adik-beradik ni, so Amir lah antara yang berjaya lah. So Amir dah mula bantu. Dan saya ingat lagi pada satu ketika saya tertunggak kereta nak kena tarik. So saya minta lah bantuan adik saya. So adik saya ni bantu tanpa tanya, tanpa soal, dia bantu abang dia. Jadi saya ingat kan, memang adik-beradik ni banyak bantu lah, banyak bantu dan sebagainya. Adik-adik ni yang menggantikan tempat kita. Saya ingat ketika ayah sakit di kampung, saya tak dapat balik. So sibuk kerja duniawi ni jadi susah nak cuti serba salah dan sebagainya. So adik saya berkorban kerja kat Kuala Lumpur construction. Jadi dia minta kerja dekat Taiping, dan dia jaga ayah, sampailah ayah meninggal. Jadi itulah pengorbanan adik-beradik. Jadi dia mengganti tempat kita, dia gantikan tempat saya sebagai seorang abang yang patut berkorban, tapi mereka banyak berkorban. So adik saya Syida, dia tinggal di kampung. Dia yang tengok mak ayah yang bersama suami dia Wan. Jadi bila kita dah besar, kita dah berjaya, adakah kita nak lupakan semua pengorbanan dan jasa mereka? Mereka dah banyak bantu dan menggantikan tempat kita. Jadi sebab tu saya nak sangat bangkit kaya, nak sangat berjaya dan kaya ni, kerana saya nak tolong adik-beradik saya. Dan hingga kini adik-beradik saya tak adalah seorang yang betul-betul kaya. Yang senang ada, cukup makan dan sebagainya, tapi ada yang susah kan. Antaranya Yus susah, kes pagi makan pagi kan, kerja sendiri kan. Adik saya nombor 2 pun kerja kedai makan. So yang lain tu Dibah dan Haikal masih belajar. Jadi insyaAllah saya nak bantu. Mak masih lagi, walaupun dah umur dia 60 lebih, masih lagi ambil jahit, menjahit, upah jahit di kampung untuk tanggung anak-anak. Dan saya masih ingat lagi, kadang-kadang bila susah mak saya bantu
Jadi inilah masa untuk kita membalas jasa-jasa mereka. Sampai bila mereka nak berkorban, inilah masa untuk kita berkorban. Jadi kita insya-Allah kita kekalkan hubungan silaturahim supaya kita tak lupa jasa-jasa mereka. Kita tidaklah dikatakan angkuh kan. Dan kita teruskan benda-benda baik, buat baik dengan diorang, tolong anak-anak diorang kan. Jadi kalau ada duit tu, apa saja bantuan persekolahan ke, duit kita bagi daripada anak-anak diorang kan. Jadi insya-Allah. So saya nak pergi Pasar Borong ni. Orang dah mula ramai. Saya antara yang kurang gemar Pasar Borong sebab ramai orang. Jadi kita nak mengelakkan jarak 1 meter. Kita akan lalu mungkin kata apa, akan bersisih dengan dia-orang ni. Jadi saya minta tawakal pada Allah Ta'ala, berdoa mudah-mudahan dalam PKP ni kita dijauhi. Kita dah lepas 14 hari. Kita tak nak ada lagi gelombang kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi doakan saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Amin amin rabbal alamin. Bye-bye. Nanti saya sambung. Selesai. Pukul 9 tepat. Saya rasa mau dekat sejam cukup gak saya kat sini. Beli barang-barang basah, ikan okey. Jangan macam saya lelaki tak suka round sangat. Kalau bawa isteri ke, bawa mak mentua ke, mak ke, dia akan round nak cari murah kan. Saya tengok sekali lalu 2-3 okey lah tu kan. Kalau nak round memang lambat lah. Lepas tu beli sayur yang lambat, dia tak semua tempat ada kan. Okey. So yang saya tunjuk gambar tadi tu adalah hero-hero, unsung hero. Makcik tu memang dia tak bagi. Ada seorang budak muda tu tak pakai mask, dia kata tak dibenarkan masuk. Ini yang bagus. Ini undang-undang yang ketat oleh kakak-kakak rela, abang-abang rela tadi pun. Tengok tadi ada garisan-garisan 1 meter dan sampai nak masuk ni dia check suhu badan. So memang terbaik lah. Malaysia kita memang kata apa, mengikut arahan PKP ini. Jadi saya rasa habis tu saja. Saya nak terus balik. Saya nak sambung lagi. Yang nombor 3 ialah selama ni penghubung adik-beradik adalah ibu kita, so ataupun ayah kita. Jadi saya ayah dah tak ada, tinggal ibu. Jadi begitu kat belah mentua ada mak mentua. Jadi ibu adalah kata apa, bridge ataupun jabatan untuk mengikat hubungan rumah tangga. Tetapi kena rumah tangga pula, adik-beradik tapi kena ingat bahawa sekiranya ibu tak ada, jadi anak sulung ataupun mana-mana adik-beradik akan menjadi pengikat. Jadi kita kena ikat hubungan silaturahim. Kalau tidak nanti habis raya, kita akan mula rumah masing-masing. Jadi suasana hubungan tu akan lama kelamaan silaturahim tu akan jarak. Jadi nanti anak-anak kita dah tak kenal bapak saudara. Dia mungkin jarang jumpa. Bila berjumpa, bapak saudara, mak saudara dan juga sepupu mereka kekok. Sebab hubungan ni tidak dikekalkan. Jadi saya menggalakkan semua, kata apa, jadilah jambatan. Tak kira sama ada sulung ataupun anak-anak mana. Kalau ada keupayaan, kalau macam mungkin anak-anak besar, datanglah menziarah. Jangan tunggu raya ataupun hanya ke rumah ibu saja. Jadi jadilah pengikat adik-beradik ni silaturahim. Kerana kena ingat yang nombor 4 itu ialah pengikat. Jika ibu tak ada, kitalah pengikatnya kan. Kekalkan hubungan silaturahim ni. Sebab rezeki tu, pintu rezeki ni besar untuk kita. Dan yang keempat ialah sekiranya kita meninggal, kita kena ingat kita ni bukan boleh hidup selamanya. Kalau kita meninggal kan, ataupun isteri kita meninggal, ataupun kedua-dua, na'udzubillah, kita tak tahu, Allah tarik kedua-duanya. Jadi anak-anak ni nak pergi mana? Jadi adik-beradik kita lah yang jadi pakcik dan makcik. Takkan nak bagi pada orang lain suruh jaga. Jadi pakcik makcik, jika hubungan tu rapat,
InsyaAllah mereka ni tak ada halangan. Susah ke senang ke, mereka akan jaga anak kita seperti mana kita jaga. So penting hubungan rumah tangga, hubungan masih hubungan rumah tangga je, sebab selalu cerita pasal rumah tangga kan. Jadi hubungan adik-beradik ni penting. Tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan saya yang mendengar ni, bukan kawan-kawan kita kan. Kawan-kawan kita betul mereka penting, tetapi untuk menjaga perkara-perkara penting, aset kita, kata apa, harta kita, anak-anak kita, aset-aset yang bernilai ni. Dan contohnya kalau kita pergi, contohnya tonggak keluarga, suami meninggal, so isteri kita, siapa yang nak take care? So adik-beradik kita. Takkan susah baru nak cari dia orang. Jadi itu dah penting. So saya teruskan satu destinasi lagi, dan saya akan wrap up yang kelima. Okey, yang terakhir yang boleh saya kongsi ni, insyaAllah adik-beradik ni adalah orang yang paling rapat darah daging kita, insyaAllah. Walaupun kadang-kadang kita bercakaran dia, tapi seperti cari-cari bulu ayam, dia akan bercantum balik. Jadi dia tak macam kalau kita bergaduh dengan kawan, kita tak tahu hati budi dia. Mungkin kalau kawan baik tu mungkin dah kenal lama, tapi adik-beradik ni memang macam mana pun kasih tu memang daripada kecil. Jadi memang senang tersemai, terutama apabila kita ada masalah. Jadi bila musim kata apa, ataupun berada PKP ni, pergerakan apa, Perintah Kawalan Pergerakan ni, jadi bila kita buat video call ramai-ramai ataupun Zoom meeting ke, seronok sangat. Walaupun orang kata seorang adik kat Ipoh, seorang adik dekat dekat Kelang, seorang adik dekat, walaupun dia jauh kan, saya kat sini, tapi bila jumpa balik, bila kita bergurau senda dengan dia orang, ingat balik kenangan-kenangan manis, memang seronok sangat. Dia lain rasa kalau kita sembang dengan kawan. Jadi adik-beradik ni insya-Allah kita jangan tinggalkan mereka. Insya-Allah cuba selalu lebih kerap dengan, terutama dalam keadaan sekarang ni kita duduk rumah, kita tengok, kita call lah kan, selagi ada. Bukan tunggu mak ada baru kita nak bersama adik-beradik, tapi kita lah buat masa ni, kita lah masing-masing ambil berat satu sama lain. Macam saya kongsi tadi, kita sekarang bila kita susah senang, bila kita susah nak pinjam duit ke, susah terdesak ke, mereka adalah orang yang mempercayai kita. Kalau kita kawan, nak pinjam duit kita susah, kita nak explain banyak, dan bila dia tanya bila nak bayar, dia lain, hati tu jadi macam tercalar kan. Tetapi adik-beradik ni kadang-kadang tu dia lain tau. Memang betul kadang-kadang kes kita tengok dengar kes harta pusaka, bergaduh, tak bertegur, bertahun-tahun berpisah dan sebagainya. Tapi kena ingat, kena ada seorang yang akan merapatkan. So sebab tu kita kena ada bridge. Adik-beradik tak kira, tak mestinya sulung, mungkin adik tengah, mungkin adik bongsu, yang akan mengikatkan adik-beradik ni. So jangan berpisah, sayang. Kena ingat seperti saya kongsi tadi, kalau kita tak ada, siapa nak jaga anak-anak kita? Kita boleh percaya ke kawan-kawan kita? Dia pun ada anak-anak, dia pun ada adik-beradik dia. Jadi adik-beradik kita lah yang akan menjadi orang yang penting dalam hidup kita, yang akan tolong kita susah senang ataupun kita meninggal dan sebagainya. Jadi saya sayang adik-beradik saya. Ada 8 adik-beradik, insya-Allah semuanya masih ada lagi. Jadi saya doakan mereka panjang umur, murah rezeki. InsyaAllah saya pun doakan anda semua yang ada adik-beradik, masalah kita bersatu kembali, InsyaAllah. Dan Ramadan dah dekat kan. Sebelum Ramadan kita minta maaf pada mereka, mungkin ada salah, ada silap dan sebagainya. InsyaAllah saya doakan Aidilfitri, tak kira lah apa pun terjadi pada coronavirus ni, saya nak doakan supaya Ramadan dan Aidilfitri ni, Ramadan dan Aidilfitri yang paling bahagia, paling seronok dan ceria. Jadi itu saja dari saya. Saya nak teruskan, panas sangat pakai spek kan. Itu saja, jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.